Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Berjumpa lagi dalam sesi video ini. Kali ini di mana kita akan berbincangkan tentang apakah keperluan sebenarnya untuk terus menjalankan aktiviti-aktiviti pemasaran walaupun dalam keadaan di mana kita masih tidak dapat membuat jualan, khususnya kepada sekiranya kita menjalankan beberapa perniagaan yang berbentuk servis, ataupun secara mudahnya sekiranya tuan dan puan menjalankan perniagaan seperti bisnes tadika dan bisnes taska ataupun juga pusat tuition. Jadi dia lebih kepada perniagaan berbentuk servis dalam sektor dan kategori pendidikan. Jadi apakah sebenarnya dalam tempoh seperti krisis yang kita hadapi sekarang ini, ataupun dalam tempoh keadaan yang tidak membolehkan kita beroperasi secara normal, secara biasa. Jadi apakah kita masih lagi masihkah ada lagi keperluan untuk kita meneruskan aktiviti-aktiviti pemasaran seperti kebiasaannya. Baik, tuan dan puan, dalam keadaan dan situasi semasa, terutama untuk bisnes pendidikan yang berbentuk tadika, taska, pusat jagaan, pusat tuition dan juga pusat pendidikan yang pelbagai, sebenarnya tuan dan puan, inilah masanya di mana kita memerlukan lebih banyak virtual marketing. Lebih banyak kita perlu mengurus untuk menjadi berbeza. Bagaimanakah kita perlu berbeza dalam konteks dan kategori pelanggan yang kita sasarkan. Jadi ada kalanya dalam keadaan semasa kita akan melihat apa yang orang lain buat. Kita akan tengok apa tadika lain buat, apa taska lain buat, apa pengusaha syarikat tuition ni buat, apa dia ni buat. Dan ada kalanya apabila kita melihat banyak sangat apa yang orang buat dan kita cuba melakukan apa yang mereka buat, sebenarnya itu bukanlah perkara yang betul untuk kita buat. Jadi meskipun dalam keadaan dalam keadaan yang kita sebut keadaan sukar, dalam keadaan terdesak, tetapi kita mesti fokus dan beri perhatian semula kepada core bisnes kita dan juga cara kita menjalankan bisnes itu. Apakah ada beberapa perkara yang perlu kita ubah? Maknanya perkara yang selama ni kita buat perlu kita tinggalkan. Ataupun adakah perkara-perkara baru yang kita buat, iaitu selama ni kita tak pernah buat dan sekarang kita kena buat. Jadi antaranya apabila kita bercakap tentang aktiviti pemasaran, tentang marketing untuk bisnes tadika, taska, pusat pendidikan yang seumpama dengannya, perkara pertama sekali yang kita kena uruskan adalah pengurusan kita ini untuk menjadi berbeza. Berbeza daripada yang ada sekarang ni. Jadi macam mana kita nak menguruskan perkara-perkara tu. Jadi ada banyak perkara yang kita perlu lihat sekarang di mana kita perlu berada di platform online. Kita perlu berada dalam dalam keadaan virtual, di mana kita bukan sahaja perlu memikirkan tentang virality, tentang menjadi viral itu, tetapi lebih memberikan fokus kepada bagaimana kita perlu beradaptasi dan berbeza apabila kita berada di platform online ini tadi. Apabila kita lihat rata-rata semua pengusaha tadika, taska, pusat pendidikan yang seumpama dengannya sudah mula membekalkan atau memberikan platform-platform pembelajaran online. Jadi platform-platform yang sedia ada pula semakin banyak dan ada beberapa yang memilih platform khusus seperti Google Classroom. Ada yang memilih platform tertentu yang ada ditawarkan oleh servis-servis provider yang membolehkan kita masuk dan kita memasukkan modul serta program-program dan kita menawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi ada dalam situasi itu keadaan yang begitu. Dan pada masa yang sama, ada sesetengah pengusaha tadika atau orang kata pusat pendidikan ataupun taska sendiri yang menggunakan medium yang paling banyak digunakan oleh segmen pelanggan masing-masing. Ada sesetengah itu ramai pelanggan yang menggunakan platform WhatsApp. Maka mereka banyak memberi fokus di sana. Ada sebahagian besar pula banyak menghabiskan masa di social media seperti IG dan Facebook. Jadi mereka ada kumpulan-kumpulan tertentu yang menggerakkan aktiviti-aktiviti berbentuk home learning. Ada sesetengahnya pula memilih platform yang berinteraksi sesamanya, iaitu
modul yang sama ataupun aktiviti yang sama diletakkan di dalam grup WhatsApp, juga diletakkan di dalam Google platform, juga diletakkan di dalam media sosial juga. Jadi ini semua tuan dan puan adalah bergantung kepada bagaimana tuan dan puan menyusun aktiviti dan juga bergantung kepada strategi online presence yang tuan dah susunkan untuk syarikat dan perniagaan tuan dan puan, khususnya untuk bisnes tadika, taska, pusat pendidikan dan yang berbentuk seumpamanya. Baik, dalam keadaan itu tuan dan puan, antara perkara penting adalah keduanya adalah kita perlu ada satu yang kita kedepankan apabila kita buat marketing dalam keadaan sekarang ini, kita tidaklah memberi fokus kepada pendaftaran baru. Dia lebih kepada brand marketing itu sendiri untuk mengekalkan jenama itu dalam ingatan pelanggan kita, dalam ingatan prospek kita, dalam ingatan bakal pelanggan kita. Jadi aktiviti brand marketing itu dijalankan secara pelbagai. Jadi kalau tuan dan puan lihat, ada beberapa institusi pendidikan yang waktu inilah mereka banyak mengeluarkan input-input ataupun bahan-bahan perkongsian yang berbentuk semasa. Bagaimana mahu menjaga kebersihan ataupun bagaimana untuk memastikan pengurusan keluarga sempena PKP dan juga sempena krisis yang berlaku. Jadi ini semua dikeluarkan oleh pusat-pusat pendidikan ataupun syarikat-syarikat yang menjalankan bisnes servis begini. Jadi secara tak langsung apabila maklumat ini disebarkan dan juga input-input ini dikongsikan, maka secara langsung jenama ini juga akan dapat nampak, akan dilihat oleh segmen pelanggan ataupun segmen prospek yang kita sedang sasarkan. Jadi ia tidaklah bertujuan untuk mendapatkan jualan, meroketkan jualan dalam tempoh ini. Tidak tuan dan puan. Jadi tujuannya berbeza. Jadi pertama sekali tujuannya tadi untuk survive dahulu. Untuk survive. Jadi apabila kita dapat survive dalam tempoh sukar ini, kita yakin bahawa selepas itu kita dapat meneruskan dan melalui dengan lebih baik, dengan keadaan yang lebih bersedia. Kerana apabila habis sahaja situasi krisis sekarang, maka semua akan mula masuk balik kepada keadaan ataupun situasi kebiasaan sebelum ini. Walaupun akan ada banyak perubahan, tetapi dia akan membolehkan kita bergerak seperti biasa, seperti sebelum ini, dengan banyak perubahan yang berlaku ini tadi. Baik, seterusnya tuan dan puan, apabila kita sebut untuk kita jadi berbeza itu, kita mestilah ingat juga bahawa dalam keadaan situasi sekarang, semua, bukannya kita sahaja sebagai pengusaha, tetapi seluruh rakyat Malaysia, seluruh dunia sebenarnya sedang menghadapi situasi sukar. Jadi keadaan kita sebagai seorang manusia ini to be compassionate, untuk memastikan kita ini menunjukkan satu tahap kefahaman, faham kepada keadaan dan situasi yang dihadapi oleh semua orang. Ia adalah penting untuk dimasukkan elemen-elemen compassionate dalam kita punya aktiviti pemasaran itu tadi. Jadi ada beberapa perkara yang dibincangkan. Pemasaran yang dijalankan dalam tempoh sedia ada ini, tempoh krisis, bukanlah pemasaran yang biasa. Tuan tidak boleh lagi menjalankan lead generation activity seperti mana yang biasa tuan dan puan jalankan sebelum ini. Untuk industri dan servis khusus untuk bisnes tadika, taska, pusat pendidikan, dia sudah memerlukan satu angle atau satu sudut yang berbeza. Jadi untuk perkara itu tuan dan puan perlulah bercakap dan merujuk kepada individu yang boleh tuan dan puan rujuk supaya perbincangan tentang bagaimana untuk menjalankan aktiviti marketing ataupun aktiviti pemasaran terbaik dalam keadaan sekarang ini. Jadi tidak semua yang mempunyai pengalaman ataupun yang memahami ataupun yang betul-betul tahu bagaimana segmen pelanggan dalam industri pendidikan ini. Jadi tuan dan puan perlulah bercakap dan berbincang dalam kumpulan tuan dan puan dan juga dalam individu bersama individu-individu yang boleh untuk explore new ideas, to put a different angle how you can market your business even during crisis. Jadi hasilnya bukanlah hasil jualan langsung secara langsung, tetapi ia membolehkan tuan dan puan terus berada di pasaran. Jenama dan tadika ataupun pusat pendidikan tuan dan puan itu masih lagi
ada dalam minda pelanggan tuan dan puan. Okey. Jadi seterusnya kita pula perlulah lihat sebenarnya marketing ini apa yang kita sasarkan. Kalau ikutkan yang sebenar, marketing ini sebenarnya tuan dan puan, kita sasarkan supaya kita mendapat pelanggan untuk satu tempoh yang lama. Kita bukannya mahu dapatkan pelanggan yang hanya membeli sekali saja. Jadi tujuan marketing pula tuan dan puan susunkan mengikut strategi ataupun plan yang tuan dan puan ada untuk bisnes masing-masing. Tapi secara umumnya, apabila kita menjalankan aktiviti marketing ini sebenarnya tuan dan puan, kita mahu mendapatkan yang kita sebut sebagai lifetime customers. Seboleh-bolehnya apabila kita menjalankan marketing itu, kita punya sasaran tu adalah untuk mendapatkan lifetime customers. Walau bagaimanapun, lifetime customers itu bukanlah sepanjang hidup ataupun sepanjang hayat pelanggan kita itu, bukan. Bermaksud sepanjang, maksudnya sejauh mana hayat pelanggan kita itu boleh duduk dengan kita. Okey, katalah kalau kita dalam bisnes tadika dan taska, contoh, untuk bisnes tadika, paling lama hayat pelanggan dengan kita itu berapa? Katalah kita kata secara purata 3 tahun, kerana mereka akan berada dengan kita umur 4, 5, 6 tahun, 3 tahun. Bagi sesetengah pelanggan pula, sasaran kita adalah dalam tempoh 5 ke 10 tahun. Kerana sasaran kita adalah dia menghantar anak yang pertama, selepas 2 tahun anak yang kedua, selepas 2 tahun anak yang ketiga, selepas 2 tahun anak yang keempat, selepas 2 tahun anak yang kelima. Jadi kita boleh susunkan kita punya objektif pemasaran itu adalah untuk mengekalkan pelanggan dalam tempoh yang paling lama. Katakanlah segmen tuan dan puan mungkin di bandar besar seperti Putrajaya. Jadi biasanya di dalam bandar besar begitu, keluarganya tidak sebesar 5 orang anak. Mungkin dia ada 2 atau 3. Jadi kita dah tahu lifetime customers bermakna 5 tahun. Katalah dia ada 3 orang anak. Katalah dalam tempoh 5 tahun daripada anak yang pertama masuk, 5 tahun akan datang itu kita nakkan customer yang sama itu berada dengan kita. Jadi itu antara orang kata objektif atau sasaran apabila kita bercakap tentang marketing sebenarnya. Tetapi kita tidak menafikan bahawa apabila kita buat marketing tu, kita akan dapat meningkatkan jualan tu, betul. Tetapi dalam konteks bisnes tadika, taska, pusat tuition, dia lebih orang kata disusunkan seumpama bisnes yang berbentuk subscription. Kerana apabila anak mendaftar satu kali, dia akan melalui satu proses pembelajaran untuk satu tempoh. Dia bukan datang sekali kelas balik habis, tak ada. Paling tidak tuan dan puan akan ada satu kelas yang berbentuk bulanan, ataupun dalam satu package berbentuk 6 bulan, 12 bulan, ataupun kalau katalah pusat tuition mungkin dia ada fasa-fasa tertentu ataupun modul yang perlu dihabiskan antara 3 ke 6 bulan. Jadi semua ini tuan dan puan, aktiviti marketing beginilah yang dimaksudkan untuk disusunkan apabila tuan dan puan menyusun aktiviti pemasaran untuk bisnes pendidikan tuan dan puan. Meskipun begitu tuan dan puan, perlu dilihat juga sebenarnya dalam pada kita menyusun aktiviti pemasaran tu sebenarnya ada 3 perkara yang orang kata secara umum. 3 perkara umum yang memang ataupun yang mesti kita lihat apabila kita menjalankan aktiviti marketing kita. Yang pertama sekali itu targetnya siapa who. Jadi katakanlah dalam tempoh sekarang, pemasaran itu lebih bertujuan to retain existing customers. To maintain brand presence. Contohnya begitu. Katalah untuk 3 tahun ni kita ada keperluan khusus untuk memastikan pelanggan kita tu kekal. Walaupun dalam tempoh sukar dengan package-package baru yang kita tawarkan, kita mahu pelanggan kita tu kekal dengan kita. Jadi kita lihat targetnya. Apabila kita nak buat aktiviti marketing ni, kita kena lihat targetnya. Who, maksudnya siapa mereka ni. Kemudian ni where dan di mana mereka ni berada. Jadi katakanlah tuan dan puan seperti yang saya maklumkan tadi, ada ramai ibu bapa pengusaha tadika yang berkomunikasi dengan prospek iaitu ibu bapa ini tadi dalam platform-platform tertentu. Ada kalanya hanya memilih WhatsApp sahaja. Jadi tuan dan puan apabila WhatsApp, maksudnya tuan dan puan ada bilangan database yang agak besar, kerana WhatsApp ini tuan dan puan perlukan nombor telefon mereka. Dan kelebihannya WhatsApp dan Telegram ini ialah kerana apabila tuan ada nombor telefon itu, maka mereka individu ini biasanya adalah individu yang lebih genuine, betul lah, bukannya entah siapa-siapa. Kerana dia ada satu nombor telefon yang memang betul-betul mahu subscribe kepada updates yang tuan dan puan berikan. Jadi
Ada yang menggunakan platform WhatsApp untuk mengekalkan untuk reach out, untuk sampai kepada siapa pelanggan mereka itu tadi. Jadi seperti yang disebutkan tadi tuan dan puan boleh rujuk semula di manakah target ataupun individu-individu kat mana mereka ni berada ni, yang ramainya kat mana. Jadi maksudnya the highest concentration platform, where are your target customers now? Jadi katalah target customers kita itu memang berada di platform Facebook, maka kita perlu ada di sana. Jadi siapa tu dulu dah penting. Jadi kadang-kadang kita kata, oh tadika, tauska, pusat tuition, oh kita inilah untuk ibu bapa yang ada anak. Betul. Tapi kita perlu ada lagi who, itu adalah perincian. Siapa itu avatar, maksudnya avatar customer kita itu perlu diperincikan dengan lebih lanjut supaya kita benar-benar tahu di mana mereka berada. Maka aktiviti marketing kita tu kita boleh fokuskan kepada platform yang ada high concentration tu tadi. Dekat mana yang ramainya ibu bapa tu berada di situ. Jadi kita perlu susunkan semula. Ada beberapa jenama ternama sekarang tuan dan puan bermula dengan Facebook, tetapi sekarang mereka sudah memberikan penumpuan 60-40. Maksudnya 40% di Facebook dan 60% di IG. Kerana didapati bahawa mereka menerima lebih banyak respon, mereka menerima lebih banyak referrals, mereka menerima lebih banyak orang kata feedback ataupun maklum balas daripada pelanggan yang berada di platform IG. Jadi ada syarikat pendidikan yang dah mula bergerak begitu. Jadi tuan dan puan, kalau selama ni hanya bermain di Facebook saja, kena lihat semula di mana sebenarnya target orang-orang yang tuan dan puan sasarkan untuk jadi pelanggan tu tadi di mana. Yang kedua ialah offer, iaitu tawaran. Apakah yang ditawarkan? Jadi apabila kita bercakap tentang tawaran ni pula, tentang offer ni, kita akan tanya apa yang ditawarkan. Apa yang tuan dan puan tawarkan di Taska, Tadika, pusat perkembangan atau pusat tuition? Apa yang ditawarkan? Itu. Dan kedua, kenapa nak ditawarkan tu? Why? Jadi katalah contoh tuan dan puan menawarkan tuan dan puan menawarkan program membaca dengan kaedah phonics di Tadika. Why? Kenapa? Kenapa perlu phonics? Jadi apabila kita menjalankan marketing tu, pemasaran itu, itulah yang kena kita highlightkan, offer kita tu, tawaran-tawaran kita itu diketengahkan. Tapi dua yang penting ni, apa yang tuan dan puan tawarkan dan kenapa ianya diperlukan oleh pelanggan kita. Mesti ada sebab kenapa kita tawarkan tu, dan mesti ada sebab kenapa pelanggan mesti mengambil ataupun perlu mengambil tawaran kita tu. Jadi saya bagi contoh tadi, katalah sebagai contoh, kita menjalankan program, kita mengusahakan pusat tadika, dan kita menawarkan kaedah pembelajaran modul Islami. Dalam tu kita kata, apa yang kita tawarkan? Modul Islami yang merangkumi fiqh, ibadah, sirah lah contoh. 3. Jadi kita highlightkan. Jadi kenapa? Perlu ada maklumat lanjut secara emosionalnya, kenapa perlu ibu bapa mendaftar di tadika ini, kerana ini tawaran programnya, mengapa. Jadi mesti ada satu kaitan tentang perasaan ataupun emosi kepada ibu bapa itu tadi yang memerlukan beliau subscribe dan daftar anak di tadika berkenaan. Jadi saya ingin sebutkan juga kerana ada kalanya ayat-ayat yang tuan letak untuk tawaran itu perlulah ayat-ayat yang melambangkan. Kerana bila kita ini adalah satu institusi pendidikan, dia mestilah melambangkan bahawa organisasi itu, orang-orang di dalamnya mempunyai satu tahap intelektual yang tinggi. Katalah sebagai contoh, tuan dan puan letak ayat tadika ini menawarkan program Islami, mendidik anak-anak untuk menguasai perkara asas dalam rukun Islam dan rukun iman. Menguasai perkara asas untuk level tadika, untuk menguasai rukun Islam dan rukun iman. Tuan dan puan boleh daftar anak di sini jika mahu masuk syurga, boleh abaikan tawaran ini jika mahu masuk neraka. Jadi ayat-ayat macam ini tuan dan puan tidak menunjukkan
tadika ataupun organisasi tuan dan puan itu satu organisasi yang berlandaskan pendidikan. Jadi offer tu tadi, yang ini yang ketiga iaitu copy. Maksudnya apa, how, maksudnya bagaimana tuan nak sampaikan tu. Kemudian words, apakah perkataan-perkataan yang tuan dan puan pilih. Jadi sebelum ini kita pernah, saya sendiri pernah menghubungi seorang pengusaha tadika tu, kerana dalam tu menghubungi beliau tu apabila beliau menghubungi saya lah, beliau meminta pandangan tentang apa yang perlu dibuat untuk tadika beliau. Jadi apabila kita layari website, layari Facebook, layari media sosial untuk pengusaha berkenaan, maka saya dapati ada beberapa ayat-ayat atau cara-cara itu yang programnya bagus, tadikanya bagus, semuanya elok, branding pun tak ada masalah, tetapi ayat-ayat yang digunakan itu kedengaran kasar, kedengaran tidak intelek, tidak boleh diterima oleh ibu bapa yang mahu mendapatkan pendidikan yang baik daripada sebuah institusi. Macam ayat tadi yang saya bagi contoh tadilah, boleh ambil tawaran ini sekiranya mahu masuk syurga, abaikan jika mahu masuk neraka. Jadi bagaimana cara kita menggunakan ayat-ayat kita itu kerana kita mahu kita mahu pelanggan kita itu memberi respon. Kita mahu ibu bapa itu suka dan tertarik, dan kemudian jelas dengan apa yang kita tawarkan, tahu kenapa dia kena ambil apa yang kita tawarkan tu tadi. Jadi sekiranya tuan dan puan menjual produk-produk biasa ataupun produk-produk tertentu yang tidak memerlukan satu image pendidikan ataupun satu image intelek, satu tahap kognitif yang diterima dalam komuniti pendidikan, maka dia mungkin tak ada isu itu. Tetapi apabila tuan dan puan menjalankan bisnes pendidikan, menjalankan khidmat dan servis yang berbentuk menyokong perkembangan anak-anak, tuan dan puan dia sudah jadi berbeza. Jadi sekiranya tuan dan puan menerima khidmat pemasaran ataupun khidmat copywriting daripada mana-mana profesional di luar sana, pastikan tuan dan puan sendiri sebagai pengusaha, sebagai individu yang menjalankan perniagaan itu memahami sentimen segmen pelanggan tuan dan puan. Okey, dalam industri pendidikan ada banyak sentimennya, tetapi itulah yang kita kena uruskan. We need to manage how we can be different. Jadi kita kena urus semua tu tuan dan puan. Jadi apabila bercakap tentang marketing itu, kita perlu ubah cara, ubah persepsi kita itu tentang marketing. Marketing bukan hanya untuk mendapatkan ataupun meroketkan sale. Marketing bukan hanya untuk menyiat-nyiat hati pelanggan kita, bukan. Jadi marketing yang sebenarnya adalah aktiviti di mana kita mendapatkan lifetime customers. Kita mendapatkan pelanggan untuk satu tempoh hayat servis kita itu secara maksimum. Kalau hayat servis kita itu 3 tahun lah. Kalau 10 tahun lah. Khusus untuk bisnes tadika, TASKA, pusat pendidikan, pusat tuition. Katalah pusat tuition. Ada kalanya dia berbentuk 3 tahun, ada kalanya dia berbentuk setahun. Jadi dia bergantung kepada apa yang tuan dan puan tawarkan dan kenapa ibu bapa ini perlu ambil tawaran yang tuan dan puan berikan. Ataupun pelajar-pelajar, kalau pusat tuition sekolah menengah mungkin ada SPM ataupun PT3 Jadi tuan dan puan mungkin ada orang kata tawaran khusus yang berbentuk tempoh hayatnya mungkin lebih pendek, mungkin 3 bulan, 6 bulan. Jadi dia berbentuk begitu. Kalau tawaran itu berbentuk intensif, katalah program intensif persediaan untuk SPM 6 bulan contoh. Contoh. Jadi lifetime itu yang kita maksudkan adalah selama mana maksimumnya pelanggan itu boleh berada dengan kita. Jadi dalam tempoh ini tuan dan puan adalah satu masa yang bagus untuk kita menyemak semula berapa banyak database yang kita ada itu. Kita boleh lihat semua profil pelanggan dan kita boleh semak semula berapa sebenarnya pelanggan-pelanggan ini berbelanja ke atas kita. Maksudnya satu pelanggan itu how much do they spend with us. Kemudian berapa banyak how many years do they stay with us.
Kemudian kita boleh semak juga how many referrals, maksudnya berapa ramai ibu bapa lain yang datang hasil daripada rujukan ibu bapa tertentu ni tadi. How many referrals. Jadi waktu ini adalah masa yang baik untuk kita melihat semula dan menyusun semula aktiviti pemasaran. Jangan berhentikan aktiviti pemasaran, teruskan, dan sepatutnya ia adalah lebih intensif dan lebih komprehensif, terutamanya dalam tempoh 3 bulan ini yang merupakan situasinya sekarang ni adalah di bulan April, Mei dan Jun tahun 2020. Jadi untuk itu dalam video kali ini saya sudah kongsikan tentang apa secara umumnya marketing yang kita perlukan sekarang ini dan bagaimana kita boleh meneruskannya untuk kesinambungan atau kelestarian perniagaan bisnes tadika, bisnes taska, bisnes pusat pendidikan yang seumpama dengannya. Jadi sekiranya tuan dan puan dapati video ini membantu memberikan tuan dan puan idea baru, maka sila kongsikan video ini dengan rakan-rakan dan terus subscribe channel Nur Aminah Omar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video akan datang.